Minyak enjin, macam mana nak tahu dia bagus dan tulen? Assalamualaikum semua dan apa khabar? Hazri Samsuri. Now, antara perkara yang kita wajib ada sekarang ialah kenderaan. Dan selalunya, kenderaan ini ialah pembelian paling mahal, paling besar kita selepas rumah. Ramai yang mungkin tahu cara nak menjaga kebersihan kenderaan luar dengan dalam. Tapi ramai yang sebenarnya menyerahkan penjagaan enjin kepada mekanik. Dan selalunya, kita tak berapa tahu apa yang dituangkan ke dalam enjin kenderaan kita. Antara produk yang paling alien untuk kita pengguna sebenarnya ialah minyak hitam ataupun minyak pelincir enjin kenderaan. Minyak pelincir ni kita tak boleh nak rasa. Kita tak tahu warna apa, okey ke tidak. Yang boleh kita tengok cuma botol dia sahaja. Dan bila dia masuk ke dalam enjin, kita pun tak tahu sama ada dia bagus ke tidak, berkesan ke tidak. Kita agak-agak. Dan sebab ini juga, ada yang pakai minyak pelincir enjin paling murah dalam pasaran. Sebab efek kerosakan itu, dia bukan immediate, dia bukan serta-merta. Kerosakan berlaku beberapa hari, ataupun minggu, ataupun bulan, ataupun tahun selepas itu. Sebenarnya, ada cara untuk kita tahu kualiti minyak pelincir enjin. Kerana minyak pelincir ini digunakan di seluruh dunia. Bukan dalam Malaysia je ada kereta. Luar negara tu lagi berpuluh bilion kereta. Dan kerana itu, ada badan global yang menguji dan memberi piawaian kepada produk-produk minyak pelincir ini. So, ini beberapa poin yang saya nak kongsi kepada anda. Macam mana nak pilih minyak hitam yang bagus dan sesuai. Poin 1. Macam mana kita nak pilih minyak hitam yang sesuai dengan spesifikasi enjin kenderaan kita? Mudah. Setiap kereta datang dengan buku manual. Dan di dalam buku manual itu, ada spesifikasi untuk minyak pelincir enjin yang perlu digunakan. Jika anda alergik huruf, ataupun buta huruf, ataupun pemalas, tanya dengan pusat servis kenderaan anda ataupun mekanik-mekanik yang berpengalaman dengan kenderaan anda. Jangan terlampau percaya kepada jawapan-jawapan di dalam media sosial kerana kita tidak berapa pasti karakter yang memberikan jawapan itu. Contohnya, mileage kenderaan dia berapa? Mungkin baru. Bila baru, tak nampaklah rosak dia. Ataupun macam mana dia gunakan kenderaan itu? Mungkin dia pakai sebulan sekali. Dan yang paling penting, ini memang benar-benar terjadi. Ramai yang takkan kongsi bila kereta dia meragam. Dia hanya kongsi benda-benda best saja. Poin kedua, periksa sama ada jenama pelincir itu berdaftar atau tidak. Dan ini sebenarnya cara terbaik pada pendapat saya. Semua minyak pelincir enjin boleh berdaftar dengan American Petroleum Institute ataupun API untuk diuji dan mendapat kelulusan berkaitan rating pelincir tersebut. API sebenarnya ialah badan antarabangsa yang mengesahkan spesifikasi pelincir itu seperti apa yang didakwa oleh pengeluar produk pelincir itu sendiri. Contohnya, betul ke pelincir itu kualitinya mengikut piawaian API SN dan sebagainya. So, macam mana nak periksa? Sangat mudah. Anda masuk ke laman web ini, search jenama itu dan anda boleh tahu produk itu didaftarkan atau tidak. So, kita bagi satu contoh. Ada pun. Petron Blaze Racing HTP. Jom kita cek. Ada kan? Now, saya kena terangkanlah bahawa tak semua minyak enjin berdaftar dengan API kerana kos yang tinggi dan ia perlu diperbaharui setiap tahun. Tetapi, jika ia sebuah jenama minyak pelincir yang serius dan betul-betul global dan popular, takkan dia tak nak keluar modal sikit untuk berdaftar dengan API code. Dia macam apa yang kita ada untuk kereta. ASEAN NCAP ataupun Euro NCAP, ujian pelanggaran tu. Tak wajib sebenarnya, tetapi jika ia ada anugerah 5 bintang ASEAN NCAP, hati pun banyak senang. Poin yang ketiga, periksa piawaian syarikat kenderaan itu sendiri.
Now, syarikat kenderaan sebenarnya mempunyai spesifikasi khusus untuk minyak pelincir yang boleh digunakan bagi enjin-enjin mereka. Ini ialah kerana keperluan enjin-enjin mereka itu unik dan ia memerlukan minyak pelincir yang mempunyai spesifikasi tersebut. Jadi untuk Petron Blaze Racing HTP ini, jom kita tengok apa yang dia ada. Dekat sini pun dia tulis. Selain daripada API-SN, ia juga mendapat pengiktirafan MB Approval 229.5 dan MB Approval 229.3. Dua-dua dari Mercedes-Benz. Dan dia ada satu lagi, piawaian Porsche A40. Bukan jalan-jalan, bye. Poin yang keempat, bahan asas pelincir. Pernah tak terlintas dalam kepala kita, apa sebenarnya bahan asas pelincir enjin kenderaan ini? Ini penting sebab antara 80 ke 90% bahan dalam minyak pelincir itu sebenarnya ialah minyak asas atau base oil. Bakinya adalah aditif-aditif yang digunakan untuk melengkapkan formula tersebut. Jadi, base oil ialah kandungan paling penting dalam pelincir enjin. Dan antara bahan yang terbaik digunakan sebagai bahan asas ataupun base oil di dalam minyak pelincir enjin ialah polyalpha olefin ataupun PAO. Sebut PAO senanglah, polyalpha olefin ni berbelit lidah nak menyebut. Jadi apakah kelebihan PAO? PAO ialah hydrocarbon sintetik, bermakna ia dihasilkan di dalam makmal khusus untuk memenuhi kriteria yang diperlukan bagi operasi enjin. Kerana ia sintetik, maknanya dibuat oleh kita, struktur molekul PAO itu juga direka agar lebih sekata, uniform. Molekul dia sama saja. Ini akan mengurangkan geseran dalam enjin. Contohnya, permata dalam bentuk semula jadi berbanding dengan permata yang dah diproses. Yang berkilat itu sahih diproses. Sama juga dengan molekul PAO yang sintetik itu yang kita boleh buat kasih dia paling sekata. Bayangkan anda berlari pakai baju pengantin versus anda lari guna t-shirt dengan track pants. Mana lagi mudah? Sama dengan enjin. Bila dia dalam keadaan relax, sesuai dengan kejadian ataupun perbuatan ataupun aktiviti, lebih mudah dia bekerja. PAO ini juga memastikan produk ini tahan lama di kedai. Bermakna jangka hayat dia di atas para-para di kedai itu, atas shelf dia tu lebih lama. Jadi contohnya ada promosi, dia bagi diskaun. Anda boleh beli minyak pelincir itu sekarang dan simpan dekat rumah dengan lebih lama sebelum nak digunakan sebab dia takkan rosak. Dia bukan macam roti. Kita beli hari ini, tak kiralah kita simpan macam mana pun, dia akan berkulat. Sama dengan minyak pelincir dengan PAO, selagi kita tak buka botol penutup dia ni, penutup botol dia ni kita tak buka, dia akan tahan lama dekat dalam bilik store kita tu. Poin kelima ataupun poin paling akhir sekali, kita perlu beli minyak pelincir enjin dari jenama-jenama terkemuka. Kerana apa? Jenama-jenama ini mempunyai kemudahan R&D, Research and Development, yang betul dan mereka melabur berjuta-juta ringgit ke dalam penyelidikan bagi menghasilkan produk yang terbaik. Selain daripada itu, produk-produk ini juga akan diuji, betul-betul diuji agar ia benar-benar selamat dan sesuai untuk enjin kita. Contoh terbaik sekarang, Blaze Racing HTP dari Petron. Kerana Petron memang mempunyai pasukan teknikal dan penyelidik untuk menghasilkan pelincir enjin terbaik. Baik untuk enjin petrol biasa, enjin petrol turbo ataupun enjin petrol supercharged. Pelincir Blaze Racing HTP sekarang ini juga mempunyai keupayaan untuk mengawal kualiti dalam enjin pada julat suhu yang besar. Jika anda follow 5 poin itu, InsyaAllah anda akan membeli produk minyak pelincir enjin yang tulen. Tetapi kalau nak mudah lagi, Blaze Racing HTP
dalam minyak pelincir dia ni terbukti bagus, menggunakan bahan asas yang baik, dan nak beli yang original bukan fake, anda boleh beli dari stesen-stesen Petron, bengkel-bengkel kenderaan Petron, dan yang paling mudah dan apa yang kami buat, beli daripada platform Petron yang rasmi di Shopee. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.